Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Uh, Hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang kelima berkaitan dengan teori-teori pembelajaran. Antara subtopik yang berkaitan dengan teori pembelajaran adalah teori pembelajaran behaviorisme, iaitu tingkah laku kan, behaviorisme untuk tingkah laku, meliputi teori Pavlov, Thorndike dan Skinner. Manakala subtopik yang kedua berkaitan dengan teori pembelajaran kognitif oleh teori Kohler, Piaget, Gagny, Brunner dan Ausubel. Hasil pembelajaran kat sini masih peringkat C4 ya, menganalisis. Jadi kat sini menganalisis teori-teori pembelajaran dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jadi kriteria kejayaan menuntut anda mahir menganalisis teori-teori pembelajaran dan implikasi terhadap PDP dalam bilik darjah dengan tepat. Apa yang dimaksudkan teori? Kalau menurut Killinger 1986, dia merupakan satu set prinsip dan definisi yang saling berkait serta menerangkan sesuatu fenomena secara sistematik. Itu menurut Killinger ya, prinsip dan definisi saling berkait dalam menerangkan sesuatu fenomena. Kalau menurut Jerry and Jerry 1995, ia merupakan satu set hipotesis atau prinsip yang berkait secara logik atau berdasarkan penerangan matematik yang menjelaskan hakikat empirical sesuatu fenomena. Kalau kita berkaitan dengan hakikat empirical, di sini dia nak data yang kajian-kajian yang mengumpulkan data yang sahih. Sebab itu yang ditekankan oleh Jerry and Jerry ini, dia hipotesis lah yang menjelaskan hakikat empirical sesuatu fenomena. Kalau pembelajaran pula, ni menurut Omrod lah 1995. Seperti yang kamu dah tahu sebelum ni banyak teori kan, tapi kita ambil kat sini Omrod. Ia merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran, emosi, pengaruh persedaran dan pengalaman yang hasilnya ialah perubahan tingkah laku, pengetahuan dan kemahiran nilai dan pandangan. Jadi kalau kita combine untuk kedua-dua iaitu teori pembelajaran menurut Doherty, Boone dan Sarifah tahun 2017, mereka mengatakan teori pembelajaran adalah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar. Okey, kita lihat teori pembelajaran behaviorisme oleh Pavlov. Yang pertama ya, Pavlov ini menekankan pelaziman klasik. Jadi kalau kita lihat gambar rajah yang dikepilkan bersama ini, dia melibatkan eksperimen tentang rangsangan terhadap anjing, seekor anjing. Kalau lihat yang pertama, rangsangan untuk eksperimen yang pertama, dia lihat tindak balas. Di sini maksudnya Pavlov menekankan rangsangan dan gerak balas. Jadi rangsangan dia adalah satu tulang dan kita tengok respon daripada anjing, dia tengok saja tulang, dia dah terliur. Itu maksudnya rangsangan tulang itu telah menyebabkan anjing itu terliur. Itulah makanan aku, dia kata. Okay. So, dah ada berlaku rangsangan dan gerak balas. Apabila eksperimen yang kedua, Pavlov telah menggunakan loceng. Dia mainkan loceng. Loceng ini dimainkan di depan anjing, tapi anjing tidak respon. Sebab loceng itu bukan sesuatu yang lazim bagi dia. Jadi dia tak ada respon. Yang tulang tadi adalah yang lazim. Memang dia makanan dia kan. Sebab itu respon. Apabila eksperimen kedua dia buat, dia gunakan loceng, anjing itu tidak ada respon. Jadi dia uji lagi untuk eksperimen yang ketiga. Pavlov telah menggunakan loceng dan makanan sekali. Dijadikan satu rangsangan. Jadi apabila anjing itu lihat loceng dan makanan, dia terus bertindak balas. Dia dah terliur dah. Jadi apabila dia dah menjadikan loceng itu dalam minda dia adalah satu rangsangan bagi dia, dia dah tetap lazim benda tu. Sebab itu eksperimen yang ketiga, yang keempat, apabila Pavlov mainkan loceng sahaja, respon anjing ini dia terliur juga.
Sebab dia dah menetapkan dia punya loceng itu dalam minda dia dan dia lihat loceng itu bunyi saja dia akan respon. Berbanding yang eksperimen kedua kan dia tak ada pengalaman. Sebab itu kat sini ada pengalaman rangsangan tersebut menyebabkan dia respon untuk terliur lah. Padahal yang keempat ni tak ada makanan. Maksudnya itulah perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan rangsangan dan gerak balas melalui eksperimen ini. Okey, konsep asas dalam teori pelaziman klasik berkaitan dengan yang pertama untuk oleh Pavlov ini, pengulangan. Jadi kalau kita lihat yang eksperimen tadi, beberapa kali ulangan yang telah dilaksanakan. Kenapa ulangan tersebut berlaku? Sebab dia nak mengukuhkan dia punya rangsangan sebagai untuk anjing itu beri feedback. Jadi apabila maksudnya kat sini kalau ada pengulangan, pengukuhan dah berlaku. Sebab itu pembelajaran berlaku melalui proses pengulangan yang kerap boleh menyebabkan respon yang ada terhadap rangsangan tersebut. Apabila yang berkaitan dengan rangsangan yang lazim dia gunakan, mesti ada respon. Sebab itu kekerapan pengulangan itu menyebabkan ada respon untuk tingkah laku tersebut. Kita boleh ambil contoh memberi salam, kan? Macam saya dululah, kalau saya pengalaman saya, kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun ni, apabila masuk kelas, saya beri salam, dia tak dapat jawab salam sebab tak ada pengaman. Jadi apabila melihat keadaan macam ni, pengulangan perlu berlaku. Saya perlu mengubah tingkah laku kanak-kanak ini supaya tahu bahawa setiap kali saya beri salam, kanak-kanak perlu menjawab salam. Sebab itu pengulangan berlaku, jadi saya gunakan cara nyanyian, saya gunakan cara lakonan. Sebab saya nak memastikan bahawa rangsangan saya memberi salam itu dan tidak malas kanak-kanak ini jawab salam. Supaya maksudnya kekerapan pengulangan itu boleh membantu pelajar tahu bahawa kalau ada yang memberi salam, dia perlu menjawab salam. Jadi kat sini kita boleh kaitkan bahawa tingkah laku itu boleh dibentuk. Dibentuk dengan pengulangan ini supaya dah lekat pengukuhan itu. Sebab itu di mana-mana kalau saya beri salam, kita jawab. Jadi ini yang perlu kita nak tambahkan pengalaman kepada kanak-kanak yang tak ada ilmu menjadi ada ilmu. Dia dah biasa bila guru beri salam, dia dah boleh menjawab dengan tepat sebutan dia. Kadang-kadang ada yang menjawab salam, kom salam. Jadi itu tidak tepat. Jadi macam mana cara kita nak memastikan pelajar ini menjawab dengan tepat? Pengulangan itu berlaku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. So pengulangan itu sebutan pun perlu pastikan dengan tepat supaya pelajar mendapat ilmu yang jelas dan tepat. Berkaitan dengan generalisasi ini, mengikut Pavlov, memberi gerak balas kepada rangsangan yang serupa. Contohnya bunyi whistle tadilah. Apabila pemindahan pembelajaran berlaku, ini maksudnya rangsangan dan gerak balas itu apabila ada respon, apabila rangsangan serupa dilaksanakan, mereka dah pemindahan pembelajaran berlaku. Terjadilah seperti yang pengulangan tadi kan, dah kerap. Jadi apabila dah peringkat pengulangan itu sudah berlaku, di situ mereka boleh transfer dalam bentuk generalisasi. Contoh yang saya boleh beritahu, apabila saya saya minta ada kanak-kanak seorang ke depan. Jadi saya minta kanak-kanak ini memberi salam kepada rakan-rakan. Jadi kanak-kanak ini kata Assalamualaikum rakan-rakan. Jadi rakan-rakan yang lain pun menjawab salam. Waalaikumsalam Aina. Macam itulah. Maksudnya kat sini, generalisasi ni bukan setakat pelajar tu, cikgu saja yang boleh beri salam. Bukannya kawan. Itu dah kita sangkalkan pemikiran begitu. Macam mana kita nak katakan kat sini rangsangan serupa kan? Tapi orang yang berbeza, iaitu rangsangan memberi salam oleh rakan-rakan dia. Jadi mereka boleh juga jawab
kepada salam yang diberikan oleh rakan mereka. Maksudnya apabila generalisasi kat sini, apabila dengar sahaja sesiapa yang memberi salam, kanak-kanak ini ataupun pelajar-pelajar yang baru belajar ini, dia akan menjawab salam. Itu dah berlaku pemindahan pembelajaran. Okey, ini saya nak katakan berkaitan dengan teori pelaziman tadi secara generalisasi. Okey. Kalau kita lihat daripada diskriminasi, kat sini kan, tidak memberikan respon kepada bunyi kecuali bunyi loceng. Jadi memberikan respon kepada rangsangan tertentu sahaja. Diskriminasi sini, yang ini ada positif, ada negatif dia. Okey, kalau kita lihat kat sini kan, tidak memberi respon kepada bunyi lain kecuali bunyi loceng. Kita lihat anjing tadi. Dia akan memberi respon bila loceng itu dibunyikan setelah dia telah diberi pengukuhan bersama makanan tadi. Bunyi saja loceng, dia akan respon. Tapi kalau tak ada bunyi loceng, dia tak akan respon. Jadi macam mana, ini maksudnya dia dah boleh memilih terhadap respon yang diberi terhadap rangsangan yang diperoleh lah. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran tadi yang kanak-kanak tentang salam tadi kan, dia akan respon kepada orang yang beri salam sahaja kalau kita ambil yang dari segi negatif lah. Sebab maksudnya ditunggu orang sahaja beri salam baru dia salam. Baru dia jawab salam. Kalau orang tak beri salam, dia tak jawab salam. Itu antara contoh yang boleh kita kaitkan dengan Pavlov, bahawa diskriminasi ini ada juga berlaku. Memang ada ya, memang ada. Kalau orang tak beri salam, dia tak salam. Atau dia tak beri salam pada orang. Sebab itu di situ dia perlu ada kaitkan dengan pembelajaran semula lah nanti. Jadi itu yang saya katakan diskriminasi, dia dah boleh memilih terhadap respon terhadap rangsangan tertentu sahaja. Yang ini dari segi tingkah laku yang kita boleh kaitkan dengan teori Pavlov lah ya. Kalau dari segi penghapusan, yang dikatakan sini membunyikan loceng tanpa memberikan daging. Jadi prosedur diulang-ulang sehingga tidak lagi memberi respon kepada loceng. Jadi kalau kita ambil contoh anjing tadi kan, sebelum ini dia dah diberi pengukuhan banyak kali tentang loceng dan daging. Lepas itu diberi loceng sahaja bunyi. Terjeleklah lidah dia kan. Terliur. Tak ada pun makanan aku. Dia katakan. Jadi sekali lagi Pavlov beri bunyi loceng. Dia jelek lagi. Tapi kalau dah banyak kali ulang-ulang, dia tak akan memberi respon kepada bunyi loceng tadi. Sebab dia tak ada ganjaran. Sebab itu yang katakan yang tingkah laku itu boleh hapus kalau kita tidak memberi rangsangan yang sesuai, iaitu yang ganjaran tadilah. Daging itu kan ganjaran. Jadi kanak-kanak ini akan tidak respon lah. Contoh, saya boleh bagi contoh. Beberapa kali dalam kelas lah, saya ni tak pernah juga pukul kanak-kanak. Tapi saya selalu tengok pemerhatian lah. Bila pemerhatian terhadap ibu bapa yang pernah memukul anak kan. Apabila anak dia selalu dipukul, jadi budak tu dah lali tau. Apabila dah lali, maksudnya tak kisah pun dipukul, masih juga ganjaran dia dapat. Tu yang kita boleh katakan rangsangan itu boleh menyebabkan penghapusan berlaku tingkah laku yang baik lah. Sepatutnya kita sesuaikan dengan keadaan lah. Jangan banyak kali. Bila pukul-pukul, efek dia budak tu makin berani melawan. Itu yang kita tak nak lah. Maksudnya penghapusan sikap yang baik telah mewujudkan tingkah laku yang tak baik. Okey. Seterusnya kalau kita kaitkan dengan pembelajaran semula tadilah, yang diskriminasi tadi kan menyertakan semula rangsangan terlazim, dan dengan rangsangan semula menyebabkan gerak balas lelehan Elio menjadi gerak balas terlazim semula. Sebab itu yang tadilah kita kena pastikan tingkah laku itu
dikaitkan dengan rangsangan yang sesuai.